ini mungkin tiada kekangan apa-apa. So kita boleh teruskan bab kita, iaitu bab yang ke-7, sukatan syarakan data terkumpul, yang mana semalam saya dah bercerita sedikit berkenaan dengan topik ini. Okay, hari ini kita sambung semula, iaitu kita nak belajar bagaimana untuk melukis 3 jenis graf untuk mewakili serakan. Okay, macam semalam kita buat ulang kaji berkenaan dengan 2 cara bagaimana kita mewakili data tak terkumpul, iaitu topik daripada tingkatan 4. Okey, so hari ini kita sambung, kita masih lagi bawah serakan, bagaimana kita nak wakilkan serakan itu kepada graf. Okey, jadi ada 3 jenis graf yang awak akan belajar, yang mana kalau ikut kebiasaan sebelum ini, salah satu daripada 3 jenis graf ini akan ditanya dalam peperiksaan SPM dalam kertas 2. Okey, dalam kertas 2. So awak akan ditanya sama ada histogram, poligon kekerapan dan juga ojif. Awak akan diberi sama ada dalam bentuk data tu dalam bentuk jadual ataupun data tu dalam bentuk raw material. Maksudnya belum lagi disusun. Okey, awak kena susunkan. Tapi biasanya peringkat SPM ni dah mudah untuk awak. Awak hanya isikan jadual yang disediakan. Okey. Jadi hari ini kita teruskan untuk melukis 3 jenis graf. Kita tengok setakat mana kita boleh buat. Okey. Untuk yang pertama, kita akan belajar bagaimana untuk melukis poligon kekerapan. Okey, poligon kekerapan ialah satu graf yang memaparkan data terkumpul menggunakan garis lurus. Bila sebut garis lurus, pastikan awak guna pembaris, bukan freehand untuk menyambungkan titik-titik yang telah ditanda pada kertas graf. Okey, kertas graf akan diberi semasa peperiksaan. Sekiranya tiada, angkat tangan dan minta dengan pengawas peperiksaan. Okey, dengan cara menyambungkan titik tengah setiap kelas pada hujung atas setiap balan dalam histogram. Mungkin tak nampak gambarannya, kita pergi kepada contoh. Okey, langkah-langkah membina poligon kekerapan daripada jadual kekerapan. Okey, so apabila awak diberi data, awak dah susun ke dalam jadual. Yang jadual itu kita panggil jadual kekerapan. Okey. Kemudian awak akan melukis graf mengikut apa yang diminta. Histogram ke, poligon kekerapan ke, ojif ke, mana-manalah. Okey. Okey, ini adalah langkah-langkah untuk membina poligon kekerapan daripada jadual kekerapan. Okey, tambah satu selang kelas sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kekerapan sifar. Okey, yang ini biasanya awak akan guna terus. Dalam jadual tu memang ada dah semua, ni cuma kita guna sahaja. Okey, cari titik tengah setiap selang kelas tersebut, pilih skala yang sesuai pada paksi mencancang, wakilkan kekerapan pada paksi mencancang dan titik tengah pada paksi mengufuk. Ini semua diberi, cuma nak tengok macam mana awak guna. Okey, kalau ikut pengalaman sebelum ini. Tandakan titik tengah dengan kekerapan yang sepadan. Sambungkan setiap titik tengah dengan garis lurus. Okey, kita teruskan kepada contoh lebih mudah. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan masa dalam saat yang dicatatkan oleh 20 orang peserta dalam satu pusingan kelayakan pertandingan berenang. Wakilkan data tersebut dengan poligon kekerapan dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 saat pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 2 orang peserta pada paksi mencancang. Okey, cuma saya akan ubah di sini dalam exam, jangan ubah ya. Cuma yang ini saya nak sesuaikan dengan graf. Okey, jadi paksi mencancang ni yang menegak tu lah. Saya akan tukarkan 2 cm kepada 1 orang. Sebab graf tu jadi kecil kalau katakan guna 2 orang. Jadi saya tukarkan kepada 1 orang. Sebab apa? Sebab ketinggiannya ada 6 sahaja. Bila 6 tu kalau 2 rendah.
rendah sangat. Jadi saya tukar kepada 1. Okay, ini untuk tujuan pembelajaran. Yang paksi mengufuk tu tak ada masalah. Mengufuk tu maksudnya yang mendata. Okey, kemudian dia dah bagi sini wakilkan data tersebut dengan poligon kekerapan. Jadi kita fokus kepada poligon kekerapan. Okey, bagaimana kita nak buat? Okey, itu biasanya jadual yang akan diberi pada awak, awak isi sahaja. Okey, mungkin kat mana tu? Mungkin di ruangan titik tengah ni akan dikosongkan. So awak isilah jadual tu. Okey, macam tu. Memang dah diberi pada awak. Isikan sahaja ruangan-ruangan kosong yang bersesuaian. Okey. Kemudian awak, okey, itu kertas graf. Okey, bagaimana kita nak melukisnya adalah sediakan paksi X dan juga paksi Y. Bagaimana nak sediakan paksi X, paksi Y? Apabila awak dah dapat kertas graf ini, awak terus buat paksi X, paksi Y. Macam tu. Terus buat. Jangan fikirkan kat tengah ke kat atas, tak payah. Sebab tak ada nilai negatif. Tak ada nilai negatif. Awak sediakan siap-siap macam tu. Okey, yang mana biasakan diri awak untuk tinggalkan satu petak di kiri dan satu petak di kanan. Setiap petak ni berukuran 2 cm ya. Petak besar lah kalau saya panggil. 2 cm. Macam tu. Terus buat yang itu. Okey, tu langkah pertama. Paksi X, paksi Y tak perlu label. Tak perlu label. Mungkin nanti bila kita ada bengkel teknik menjawab matematik, SPM, mungkin awak boleh tanyalah bagaimana. Tapi seingat saya, paksi X, paksi Y tak perlu label. Okey, tak perlu label. Tapi dengarlah betul-betul daripada penceramah nanti sekiranya kita ada buat bengkel teknik menjawab untuk lebih confirm. Okey. Kemudian langkah yang berikutnya bila kita dah sediakan paksi X dan paksi Y yang begitu, kita tanda paksi Y dahulu. Kita tanda paksi Y dahulu. Okey. Kita tanda macam tu. Kita tanda siap-siap. Setiap 2 cm berukuran 1. Okey, sebenarnya paksi Y itu merujuk kepada apa? Bilangan peserta. Okey, ni. Bilangan peserta ni adalah paksi Y. Jadi bilangan peserta bila kita perhatikan di sini, tertinggi dia adalah 6. Jadi itu sebab saya ubah tadi kepada 2 cm kepada 1 orang. Kalau 2 cm kepada 2 orang, graf ini jadi rendah. Ingat, bila kita melukis graf, pada kertas graf, pastikan kita melukis paling kurang separuh daripada kertas graf kita guna pakai. Paling kurang. Tak boleh kecil daripada itu. Paling kurang mesti separuh daripada kertas graf diguna pakai. So sekiranya saya guna pakai nilai tadi itu 2 cm bersama dengan 2 orang, graf menjadi kecil. Ni 2, 4, 6. Okay, jadi kecil. Separuh pun tak sampai kertas graf tu kita guna pakai. Jadi saya ubah sesuai kepada 2 cm kepada 1 orang supaya graf yang kita akan lukis nanti melebihi separuh daripada kertas graf. Boleh ya? Okey. Tapi dalam peperiksaan sebenar, ikut sahaja arahan. Ikut sahaja arahan. Tak perlu ubah apa-apa. Kecuali dimaklumkan. Kecuali dimaklumkan. Okey. Itu yang kedua. Ingat, yang pertama adalah melukis paksi X dan paksi Y. Terus lukis. Yang kedua adalah menanda paksi Y. Menanda ukuran bagi paksi Y. Dan harus diingat sebelum saya terlupa ni, tanda sengkang ni. Tanda sengkang ni wajib dibuat. Wajib. Bukan sunat, bukan harus. Wajib buat. Okey. Kenapa? Ini adalah tanda rujukan. Tanda rujukan. Tanda rujukan untuk apa? Untuk nilai-nilai yang ditulis di tepi itulah. Contoh nilai 7 ni. So kita buat tanda rujukan. Nilai 7 tu berada di garisan tersebut. Itu pentingnya tanda tu. Sekiranya awak lukis graf, awak tak buat tanda rujukan, cantik macam mana graf awak, graf itu akan diberi kosong.
markah. Cantik macam mana graf tersebut? Graf itu dikira kosong. Sebab apa? Sebab graf itu dikira tak boleh baca. Bila awak tak buat tanda rujukan, macam contoh sekarang saya buat 7 ni, tanda rujukan dia di sini, kan? So kalau tiada tanda rujukan, mungkin nilai 7 tu berada di sini, di sini, di sini, di sini, tak tahu. Okey, itu pentingnya tanda rujukan dilukis bersama-sama dengan nilai pada setiap paksi. Okey, itu kena ingat. Okey, yang seterusnya paksi X. Paksi X jangan label lagi. Paksi X akan dilabel apabila graf siap. Okey, maksudnya kita akan buat akhir sekali. Jadi perkara pertama, sediakan paksi X, paksi Y. Yang kedua, letak letak nilai bersama tanda rujukan. Okey, tanda sengkang tu. Okey, yang ketiga, plot. Yang ketiga, plot. Okey, bagaimana kita nak plot? Okey, saya tengok tu bilangan peserta tu. Bilangan peserta adalah mewakili ketinggian. Okey, iaitu paksi Y lah. Jadi kita plot satu-satu. Dan setiap jarak dia tu mesti 2 cm lah. Kita ada banyak garisan atas tu kan. So, bagi kelas 45-49, nilai dia kosong. So, kita tanda. Kita mula dekat sini. Okay, kita jarakkan satu petak, kita mula dekat situ. Tapi sekiranya awak nak mula di sini, pun tiada masalah dekat asalan ni. Tiada masalah kalau awak nak mula kat situ. Okey. Cuma saya personally, kita anjakkan satu petak, kita mula dekat petak yang berikutnya. Macam tu. Okey. Tapi kalau awak nak buat juga di petak situ, tidak ada menjadi masalah. Okey, saya padam ini. Okey, kita label satu-satu. Kemudian diikuti dengan 2. Okey, pindah ke petak berikutnya, 2 ketinggian dia. Kemudian 3, pindah ke petak berikutnya. Jangan buat pada satu garisan ya. Pindah. 6, 5, 4, 0. Graf awak besar. Kertas graf awak tu besar. Okey, pastikan bila awak plot, awak boleh buat bintik bulat ataupun awak letak pangkah. Tapi jangan besar. Kecil sahaja, sekadar nampak. Sekadar nampak. Okey, macam saya ni agak besar sebab saya nak mengajar supaya awak nampak. Okey, dah siap dah plot. Okey, dah siap dah plot. Okey, dah siap dah plot macam tu. Okey. Kemudian bila dah siap plot macam tu, ambil pembaris, sambungkan ke setiap satu itu. Guna pembaris, jangan freehand. Okey, sambung. Macam tu dapat. Alhamdulillah. Okey, settle. Kemudian kita tengok di situ, di bawah itu belum ada, paksi X tu belum ada nilai. So kita nak isi sekarang ni, paksi X tu dengan nilai-nilai. Sekarang baru kita isi, kita buat akhir sekali. Okey, jadi tengok kelas 45-49. Okey, bilangan peserta kosong, titik tengah 47. So kita mula dengan 47. 47 dekat mana nak letak? Ni 47. Okey, dan buat tanda sengkang. Jangan lupa. Okey, bila 47 diikuti dengan 52. Setiap garisan seterusnya ikut saja. 57, 62, 67. Jangan lupa tanda sengkang ya. 72, 77. Macam tu. Dah. Selesailah awak punya poligon kekerapan. Mudah kan? Begitu. Siap. Tak perlu label paksi X, tak perlu label paksi Y. Siap macam tu. Selesai. Okey. Itu adalah poligon kekerapan. Kita beralih pula kepada histogram. Okey, ini latihan untuk awak cuba nantilah. Latihkan diri 7.1A, soalan nombor 4. Okey, histogram pula. Histogram.
Histogram ialah satu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelahan. Tinggi palang dalam histogram mewakili kekerapan sesuatu kelas. Okey, mungkin tak nampak lagi apa itu histogram. Okey. Itu perbezaan antara histogram dan juga graf bar atau bar palang. Di mana-manalah. Okey. Histogram adalah bar dia, palang-palang dia tu mesti rapat. Okey, berbanding dengan graf bar atau graf palang, dia terasing. Okey, dia ada gap antara satu palang dengan palang berikutnya. Histogram tak ada gap. Dia mesti rapat. Sekiranya awak terbuat ada gap, so itu dah dikira salah. Okey, dah dikira salah. Jadi histogram adalah sejenis graf bar tetapi rapat. Rapat. Okey. Kita cuba lukis. Langkah-langkah membina histogram. Okey, cari sempadan bawah dan sempadan atas setiap selang kelas. Ini ada dalam jadual diberi. Dia bagi jadual pada awak, awak isi sahaja. Harap-harap awak masih tahu bagaimana nak cari sempadan bawah, sempadan atas. Okey. Pilih skala yang sesuai pada paksi mencancang. Wakilkan kekerapan pada paksi mencancang dan sempadan kelas pada paksi mengufuk. Ini semua diberi. Okey, semua diberi insya-Allah. Lukis palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya sama. Jangan ada yang kecil, ada yang lebar. Ada kuruh, ada gemuk. Jangan. Dia mesti sama saiz semua sekali palang tu. Dengan saiz selang kelas dan tingginya berkadaran dengan kekerapan. Okey, kita tengok contoh. Okey, jadual kekerapan di bawah menunjukkan kelajuan kereta dalam kilometer per jam yang direkodkan oleh kamera perangkap laju di sebatang lebuh raya dalam suatu tempoh masa tertentu. Wakilkan data tersebut dengan histogram. So, awak kena lukis histogram. Dan poligon kekerapan. Okey, dia nak buat dua-dua. Nanti kita tengok macam mana nak buat dua-dua. Menggunakan skala 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. Okey, di sini pun saya tukar. Di sini pun saya tukar untuk paksi mencancang. Okey, sebab apa? Sebab untuk paksi mencancang iaitu paksi menegak, dia 2 cm kepada 10. Data yang kita ada, okey, maksimum hanya adalah 30. Jadi graf ni kecil. Graf ni kecil. Saya nak paling kurang graf yang kita bina tu memenuhi sebahagian besar. Separuh lah. Separuh. Jadi ini saya akan tukar kepada 5. Okey. Tukar kepada 5. Okey, kita tengok langkahnya. Okey, jadualnya akan diberi. Macam tu lah. Contoh dalam exam dia bagi macam tu. Laju, bilangan kereta, titik tengah tak bagi, sempadan bawah tak bagi, sempadan atas tak bagi. So, itu yang awak kena isi. Okey, biasanya kalau macam ni satu markah, pastikan semua betul. Satu silap, hilang markah. Satu markah. Jadi 3 markah dekat sini. Okey, 3 markah dekat situ. Pastikan nilai-nilai yang awak isi tu semuanya adalah betul. Satu je ruangan silap contohnya. Awak silap isi dekat sini. So, markah untuk ruangan ini dah tak ada. Dah tak ada. Okey, tinggal lagi 2 ruangan. Bahaya. Okey, rugi macam tu. Okey. So, dah diisi macam tu. Okey, kita buat revision sedikit berkenaan sempadan bawah, sempadan atas. Okey, seperti mana saya sebutkan sebelum ni, nak cari sempadan atas, contoh. Kelas 90, 99. Jadi nak cari sempadan atas adalah tengok had atas kelas itu atau nombor paling besar, 99. Kemudian selepas 99, apa nombornya? 100. Macam tu, bahagi 2. So, awak akan dapat sempadan atas kelas yang berkenaan. Sempadan bawah macam mana pula cikgu? Okey, sama juga ambil had bawah. Had bawah tu yang mana pula cikgu? Nilai yang terkecil iaitu nilai 90.
Sebelum nilai 90, nilai berapa? 89. Okey, bahagi 2. So, awak akan dapat sempadan bawah. Okey, jadi nak cari sempadan bawah, tengok had bawah tambah dengan nombor sebelum tu. Sempadan atas, tengok had atas dan tambah dengan satu nombor selepasnya. Macam tu. Okey, harap dapatlah itu. Okey, bila awak dah selesai masukkan nilai-nilai yang betul ke dalam jadual, kita nak melukis graf. Okey, so graf yang diberi macam itulah. Okey, macam tadi juga sama juga. Apabila awak diberi graf, tak kisahlah histogram ke, frekuensi, poligon kekerapan ke, ataupun ogive ke, sedia paksi X, paksi Y. Sebab tiada nilai negatif. Okay, siapkan terus macam tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan labelkan paksi Y dahulu. Okey, kita akan labelkan paksi Y dahulu. Okey, paksi Y untuk histogram ni yang mana pula? Sama, bilangan kereta. Okey, ingat paksi Y merujuk kepada bilangan ataupun frekuensi. Samalah kalau sebut berkenaan dengan bilangan. Okey, kalau dia tak frekuensi pun sama juga. Frekuensi. Sama jugalah bilangan dia. Okey. So, seperti mana saya sebutkan tadi, 2 cm bersamaan dengan 5. Okey. 2 cm bersamaan dengan 5. Okey, saya labelkan macam tu. Biasanya saya akan lebihkan satulah sekiranya masih ada ruang di atas. Sebab kita punya bilangan kereta maksimumnya 30 sahaja. Okey, biasanya saya akan lebih satu ke atas 35. Jadi ingat, bila letak label, pastikan tanda rujukan iaitu tanda sengkang yang berwarna merah tu dilukis sama. Okey, dilukis sama. Okey, bila dah macam tu, awak dah siap dah label macam tu, kemudian kita nak lukis histogram. Kita nak lukis histogram. Jadi macam mana kita nak lukis histogram? Okey, kita akan rujuk bilangan kereta ni lah. Okey, dan tinggalkan satu ruangan petak di sini. Tinggalkan. Cikgu, saya tak nak tinggalkan, saya nak terus buat di situ. Boleh. Boleh. Contoh kan. Yang pertama adalah ketinggiannya 5. Jadi contoh. Okey, tinggalkan satu ruangan dan terus lukis. Pastikan guna pembaris. Jangan tiru macam saya. Okey, ambil pembaris, lukis palang. Cukup-cukup dalam tu 2 cm tu. Okey, seperti mana saya sebutkan tadi, awak nak lukis di ruangan pertama. Boleh. Tidak menjadi masalah awak nak lukis dekat sini kan. Boleh. Okey, tidak menjadi kesalahan. Okey. Cuma elak sebab graf kita besar, so kita jarakkan satu. Okey, kita jarakkan satu. Okey, saya padam yang ni. Okey. Okey. Oh, pen warna merah. Okey, contohlah. Itu contoh. Okey, tak perlulah highlight warna tu. Okey, kita hanya buat garisan tepi sahaja. Okey, tu 5, kemudian diikuti dengan 10. Ni rapat semua, jangan pula dijarakkan. 10, diikuti dengan 20. Guna pembaris ya. Diikuti dengan 30. Salah dah. Okey. 25. Dan akhir sekali 10. Macam tu. Okey. Macam inilah. Selesai. Okey. Tak perlu highlight sebenarnya tu. Okey, nanti saya kena ubah lain kali tu. Tak perlu highlight ya. Hanya kita lukis garisan-garisan luar itu sahaja. Okey, dah selesai dah. Alhamdulillah. Okey, dah selesai dah histogram. Cuma yang belum selesai adalah label di bahagian bawah.
Okey, label di bahagian bawah tu kita boleh guna pakai dua. Sama ada guna titik tengah ataupun guna sempadan atas, sempadan bawah. Okey, contoh sekiranya awak guna titik tengah. Contoh awak guna titik tengah. So, bila titik tengah, nama pun titik tengah, tanda tengah lah. Tengah, 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 tengah. Dan label kan dia mula dengan 74.5. Label lah 74.5. 84.5, 94.5, 104.5, 114.5, 124.5. Selesai. Okey. Kalau awak nak guna titik tengah. Okey. Ataupun satu lagi mungkin dalam peperiksaan tu kita guna dia bagi ruangan sempadan atas, sempadan bawah sahaja. Titik tengah dia tak bagi. So, boleh juga. Jadi macam mana? Saya padam dulu ni. Okey, kita guna sempadan bawah, sempadan atas. So, kita mula dengan yang pertama ni, 69.5. Mana nak letak dia? Letak je dekat sini. Okey, 69.5. Okey, yang lain ikut sajalah. Sini. Sini. Ikut je. Okey, diikuti dengan 79.5, 89.5, 99.5, 109.5, 119.5. Dekat sini last 119.5 kan? So, yang nilai satu lagi tu adalah sempadan atas lah. 129.5. Sebab apa? Okey, untuk bar yang pertama ni, ini adalah sempadan bawah dia. Ini pula sempadan atas dia. Untuk bar yang kedua, yang ini adalah sempadan bawah. Yang ini sempadan atas. Begitulah sehingga ke yang terakhir. Itu cara kita nak labelkan. Ingat, label paksi Y adalah yang terakhir. Okey, adalah yang terakhir. Okey, kita boleh guna titik tengah. Kita boleh guna sempadan. Okey. Jadi, ini dah selesai histogram. Alhamdulillah. Okey. Jadi, kita nak daripada histogram ni sebenarnya kita boleh lukis poligon kekerapan. Daripada histogram ni, kita boleh lukis poligon kekerapan. Cuma kena pilih paksi Y titik tengah. Okey. Paksi Y perlu titik tengah. Kita tak guna sempadan atas, kita tak guna sempadan bawah. Okey. Jadi contoh titik tengah. Jadi histogram yang dilukis itu perlu guna titik tengah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah titik tengah kita adalah bermula dengan 74.5 dan berakhir dengan 124.5 berdasarkan jadual kita tadi. Jadi ingat, untuk melukis poligon kekerapan, dia perlu satu kelas sebelum tambahan dan satu kelas selepas. Okey, yang mana kekerapan setiap satu tu bermula dan berakhir dengan sifar. Macam ni kan dia mula dengan 5, berakhir dengan 10. Untuk poligon kekerapan dia mesti mula dengan sifar, dia berakhir pun dengan sifar. Okey, jadi kena tambah satu kelas sebelum, satu kelas selepas. Jadi mudahlah sebab kita dah ada graf ni. So 74.5. Nilai yang sebelum apa dia? 64.5. Itu kelas sebelum. Kelas selepas apa? Kita ada 124.5. Kelas selepas mestilah 134.5. Macam tu. Okey. Bila dah ada satu kelas sebelum, satu kelas selepas, apa perlu buat? Setiap palang-palang itu tandakan titik tengah. Kat mana nak kena tanda? Okey.
setiap ketinggian, macam contoh palambar yang pertama, ni tengah dia kan, tanda. Ni tengah dia, tanda. 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 Tengah-tengah. Okey, okey. Kemudian tengok kiri dan kanan. Kan tadi kita ada tambahan satu lagi kelas sebelum dan satu kelas selepas pun kena tanda. Macam mana tanda cikgu? Tak ada nilai. Kan nilai dia sifar. So tanda sifar. Tanda sifar. Okey, sebab apa? Poligon kekerapan mesti bermula dengan sifar, berakhir dengan sifar. Kalau dia tak mula dengan sifar, berakhir dengan sifar, dia akan hanging. Graf tu berada di tengah-tengah, terapung-apung je. Okey, jadi perlu letak sifar di mula dan di akhirnya. Okey, ambil pembaris, sambungkan setiap titik itu. Ambil pembaris, sambungkan setiap titik itu. Macam tu. Dah, selesailah. So, dalam graf histogram, boleh dilukis graf poligon kekerapan. Macam tu. Boleh? Ada soalan tak agak-agak? Ini soalan untuk awak cuba nanti. Soalan nombor 3, latihkan diri 7.1a. Okey. Kita belajar dua dulu graf hari ni. Yang ketiga, graf yang ketiga iaitu graf ogive. Kita belajar minggu depan insya-Allah. Agak-agak ada soalan tak nak tanya pada saya? Tak ada ke? Tak ada. Harap semua faham elok Okey. So sebelum kita berakhir, saya ambil dulu kehadiran awak hari ini. Ada 17 orang. Oh, bila pagi kurang sikit Okey. Tak apa. Nak macam mana? Ni pun rezeki ni 17 orang ada ni. Okey, dah selesai ambil kehadiran. Alhamdulillah. Jadi, so apa-apa hal, boleh PM saya sekiranya masih tak faham berkenaan dengan nak melukis graf histogram dan juga poligon kekerapan. Minggu depan kita akan sambung kepada graf ogive insya-Allah. So, jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.